المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati lagi saya kasihi saudara pengurusi majlis yang berbahagia, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan kelapangan untuk berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pagi ini seperti mana yang telah dimaklumkan, kita akan sambung pengajian kita dalam kitab hadis, syarah hadis 40 Imam An-Nawawi ini. Dan pagi ini kita akan pergi kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ni tajuk dia melakukan kerja yang berfaedah. Ya, hadisnya bertajuk melakukan kerja yang berfaedah. Baik, hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lainnya. Pendek je hadis dia tuan-tuan pagi ni. Balik awal kita insya-Allah. Imam Al-Tirmizi telah mengeluarkan hadis ini dalam bab-bab zuhud, iaitu bab orang yang bercakap sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengannya. Nombor hadis 2318. Ibnu Majah pula telah mengeluarkannya pada kitab fitnah, bab menjaga lidah ketika fitnah. Nombor hadis 3976. Baik, kepentingan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengutip banyak peradaban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada kita satu hadis yang disabdakan oleh baginda. Dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dengan menggunakan satu ayat yang ringkas tetapi cukup bermanfaat. Baik, hadis ni tuan-tuan datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia ni orang yang sentiasa bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemana pun dia ada. Sebab itulah dia banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ni Abu Hurairah ni tuan-tuan. Kalau orang lain dia ada kerja-kerja lain, khusus dia tak ada. Dia ikut Nabi je. Ya, tu hebatnya Abu Hurairah ni, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis kerana dia mempunyai kekuatan dari sudut menghafaz dan sebagainya. Ni Abu Hurairah. Jadi hadis ni walaupun pendek tetapi dia mempunyai pengertian yang sungguh besar, padat. Tu pendek je hadisnya. Dan hadis ini juga dibahaskan oleh para ulama kita akan kehebatannya. Ya, antaranya hadis ini menghimpunkan kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama, bahawa ini kata-kata ulama komen mengenai hadis ini. Hadis ini adalah di antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingan dari sesiapa pun sebelumnya.
Kerana hadis ini telah menghimpunkan separuh daripada agama ini. Kandungan agama ialah melaksana dan meninggalkan sesuatu. Dan hadis ini telah menaskan, ini menyatakan sesuatu yang perlu ditinggalkan. Tu dia komen daripada para ulama mengenai hadis ini, yang dikatakan hadis ini pendek tapi padat pengertiannya. Dan juga hadis ini dikatakan sebahagian, seumpama sebahagian daripada agama. Nisfu minad din, sebahagian daripada agama. Kenapa dikatakan sebahagian daripada agama? Kerana kandungan agama itu sendiri, ya, dari sudut pertamanya melaksanakan segala tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya meninggalkan sesuatu, yakni meninggalkan tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terkandung di dalam maksud hadis ini, tuan-tuan. Ya. Sebab tu dikatakan sebahagian daripada agama ada dalam hadis ini. Begitu besar maksudnya akan hadis tersebut. Benda-benda yang Allah Taala suruh dan benda yang Allah Taala larang ada di sini. Ini yang dimaksudkan. Dan sebahagian ulama yang lain berkata, bahkan hadis ini telah menghimpun keseluruhan agama, kerana ia telah menaskan supaya meninggalkan sesuatu dan terkandung di dalamnya suruhan melakukan sesuatu. Manakala ada pula ulama lain yang berpandangan bukan sebahagian daripada agama, malah inilah yang dimaksudkan dengan kehidupan beragama secara keseluruhannya. Iaitu yang pertamanya tadi, iaitu benda yang dinaskan, benda yang disuruh kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan benda yang disuruh kita supaya meninggalkannya. Benda yang Allah Ta'ala suruh dan benda yang Allah Ta'ala larang. Itu yang kita perlu buat dalam kehidupan kita. Ini maksud daripada hadis. Jadi ini membawa maksud kepada seluruh kehidupan kita dalam beragama ni, tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak buat melainkan benda yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan benda yang Allah Ta'ala larang dalam kehidupan kita. Benda yang diwajibkan kita buat, benda yang disunatkan kita galakkan, benda yang harus kita boleh buat, benda yang makruh kita jauhkan, benda yang haram kita tak buat. Tu je, mudah. Hukum kita 5 aja yang ditaklifkan kepada kita. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Tak lari daripada 5 perkara ni dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ikut hukum ni, selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita lari atau kita buat benda-benda yang bertentangan dengan hukum ni, maka kita tak selamat. Dunia pun tak selamat, akhirat pun tak selamat, tuan-tuan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hadis ini, tuan-tuan. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali telah berkata, komen dia mengenai hadis ini juga. Hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip akhlak yang besar. Persoalan hadis ini berkaitan dengan persoalan akhlak, kehebatan akhlak seseorang manusia bila mana mereka beramal dengan hadis ini, tuan-tuan. Ini soal adab, ya, soal etika, soal akhlak. Apa sajalah apa orang nak cakap berkaitan dengan akhlak ni, tuan-tuan. Ya, benda akhlak ni kalau tak ada dalam kehidupan kita, rosak. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun ibadahnya hebat, tapi akhlaknya tak ada, rosak, tuan-tuan. Ya, dia mari masjid macam kita juga. Dia mari surau, dia solat jamaah, tapi akhlak tak ada. Tempat parking ustaz pun dia bantai tadi. Nampak tak? Saya tak tahulah motor siapa. Kan? Tulislah penceramah tu. Tu adab tak ada tu. Besar tulisan tu. Itu contohlah, contoh. Kan? Maki-maki orang. Datang masjid juga, tapi mulut tak jaga, tuan-tuan. Akhlak tak ada. Walaupun ilmunya tinggi, ngaji universiti, ada ijazah,
Ada gelaran-gelaran, ada kedudukan, tapi kalau akhlak tak ada, tak nampak kehebatan dia. Biar kita ilmu tak banyak mana tuan-tuan, tapi akhlak ada, adab ada. Sebab tu kita mengaji bab adab. Kita mengaji kitab-kitab Imam Al-Ghazali, cerita bab macam-macam adab. Adab makan, adab perkahwinan, adab pekerjaan, adab berumah tangga, ya, segala adab kita belajar tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita ni menjadi manusia yang berakhlak, teras kepada agama ni, akidah, syariat, akhlak tuan-tuan. Kalau akidah kita hebat macam mana pun, amalan kita hebat macam mana pun, tapi akhlak tak ada, tak guna. Tak guna tuan-tuan. Inilah benda antara perkara-perkara yang Nabi SAW sendiri tekankan kepada kita. Nabi sendiri mempunyai akhlak yang hebat. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ni, pada diri Nabi tu ada akhlak yang hebat. Bila ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi, itulah akhlaknya Nabi seumpama Al-Quran. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ya, sehingga disegani oleh kawan dan lawan kerana akhlaknya itu. Jadi perkara akhlak ni benda yang amat-amat ditekankan, dan hadis yang dibacakan tadi menekankan soal akhlak. Dikatakan akhlak yang besar oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Sementara Abu Daud pula telah berkata, hadis-hadis asas dalam setiap bidang ialah 4 hadis. Di antara yang disebut ialah hadis yang sedang kita bincangkan ini. Oh, ini antara perkara-perkara hadis-hadis asas tuan-tuan, iaitu perkara yang berkaitan dengan akhlak. Ya, sila lihat tajuk kepentingan hadis bagi hadis selepas ini. Kita akan tengok apa maksud sebenar daripada hadis ini. Ya, baik. Dan maksud perkataan min husnil islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang. Ini matan hadis ni. Maksudnya di antara kesempurnaan dan kelengkapan Islam seseorang dan tanda-tanda kebenaran imannya dikendaki dengan perkataan seseorang, al-mar' itu, ya, ialah manusia sama ada lelaki ataupun perempuan. Maknanya yang dikatakan min husnil Islam, di antara kesempurnaan Islam. Siapa sini yang tak nak jadi sempurna? Semua orang mencari kesempurnaan, nak mencari yang terbaik. Bila sempurna ni maknanya yang terbaik. Alhamdulillah, sempurna sudah solat kita. Mana kita dapat buat solat dengan cara yang terbaik. Kita solat di masjid, kita solat dengan berjamaah, kan? Ada imam baca sedap pula tu, ada zikir lagi, ada doa lagi. Sempurna tak rasa? Rasa sempurna pagi ni tuan-tuan. Puas hati. Dapat semayang masjid, solat jamaah, puas hati. Mana sempurna? Pagi ni benda yang kita atur sempurna dah rasa. Nampak dari sudut ibadat. Kalau malam tadi kita duk rancang nak bangun tahajud, nak bangun malam, kita dapat bangun tuan-tuan, dapat semayang tahajud, dapat semayang hajat, dapat semayang taubat, dapat munajat dan sebagainya. Kita rasa puas hati tak? Kita rasa puas hati. Sempurna tak? Sempurna ibadah kita. Nampak? Tapi kalau kita tak dapat bangun, kita rasa galat sikit. Allah, tak dapat bangkit tahajud pagi ni, terkejut je. Tak dapat datang masjid solat subuh, tak sempat, terlajak, tak dengar Pak Bilal azan contohnya. Kan? Kita rasa kurang sempurna. Semayang rumah sorang-sorang, kan? Nak semayang dengan orang rumah pun, orang rumah pula cuti. Lagi tak syok. Nampak? Hilang sudah kesempurnaan dari sudut ibadah. Semua orang mencari kesempurnaan, mencari yang terbaik. Kalau bab makan minum ni tuan-tuan, lagilah kita ni memang betul-betul nak cari yang perfect, yang sempurna, yang terbaik. Pagi-pagi macam ni kalau dapat perkena roti canai kuah kari kambing, tu dia. Nampak? Tu Sungai Ramal tu, kedai atas bukit tu.
Oh, jam tuan-tuan. Teman pun dah lama tak pergi. Tak larat nampak tak ada tempat parking. Penuh orang tuan. Mana kedai-kedai yang top 10 ni? Top 10 lah. Yang sedap-sedap penuh. Dari kedai nasi kabu penuh. Cari kedai nasi lemak penuh. Nasi lemak strawberry, nasi lemak hijau, macam-macam lagi lah. Penuh. Sebab nak cari kesempurnaan. Padahal sebelah rumah ada jual roti canai. Ada jual nasi lemak. Tapi tak sanggup pergi jauh-jauh nun. Kenapa? Nak mencari yang terbaik. Nak makan yang sedap. Selera rasa makan. Kan? Tengah hari sekarang sanggup makan nun ikan bakar belakang istana lama nun. Sanggup tuan-tuan. Kenapa nak cari yang terbaik, nak makan sedap-sedap? Tu, mencari yang terbaik dalam memenuhi selera kita tuan-tuan. Nak cari orang rumah pun nak cari yang sempurna. Betul? Nak cari bini, nak cari suami yang terbaik juga. Kenapa? Dia akan duduk dengan kita, bersama dengan kita sepanjang hayat kita. Kalau boleh, nak yang terbaik. Nak isteri yang pandai masak, pandai mengemas rumah, ada kerjaya, ada gaji, kalau boleh ada kereta. Senang hidup. Sempurna. Pak laki cuci kaki masuk rumah. Nampak semua isteri punya, perempuan punya, isteri dia punya. Kalau boleh nak macam, nak yang suami gaji besar, nak yang suami bertanggungjawab, nak suami yang ada agama. Kenapa? Nak kesempurnaan. Baru seronok dapat suami macam ni. Itu dalam bab berumah tangga. Dalam bidang pekerjaan juga kita nak pekerjaan yang baik, yang senang kerjanya tapi gaji besar. Contoh. Kita nak macam tu. Begitu jugalah soal mencari kesempurnaan dalam agama tuan-tuan. Nak mencari kesempurnaan dalam kehidupan kita beragama, kita tak mau buat lebih kurang je. Bab lain kita bersungguh, tapi dalam bab agama kita main cincai-cincai je. Kan? Sebab tu sahabat-sahabat sentiasa bertanyakan kepada Nabi SAW sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Apakah pekerjaan yang terbaik? Apakah sedekah yang terbaik? Sebab mereka nak buat yang terbaik. Tu sahabat-sahabat Nabi. Kita pula bila beramal, janji semayang. Nampak? Budak-budak kita mengaji di universiti, janji lulus dapat ijazah. Orang kan tanya pun dapat CGPA berapa? Honest tak honest orang tak tanya. Orang pernah tanya tu, Ustaz dulu mengaji CGPA berapa? Tak pernah tanya saya pun. Saya bukan bagus sangat pun. Cakap memang pandai. Belajar tak berapa nak bijak sangat. Orang tak tanya CGPA. Kalau cerita malu tu nak cerita. Tak, malu nak cerita. Bukan bagus sangat pun. Sambung buat master pun CGPA saya bukan bagus sangat pun. Orang tak tanya. Sebab kita mengaji ni dapat ijazah, ada master, orang nampak buka mata lah. Ada PhD pun setengah mati nak dapat. Sebab kita tak mencari kesempurnaan. Kadang-kadang kita malu pada yang bukan Islam. Mereka lah yang terbaik, dapat anugerah diraja, dapat anugerah dekan, anugerah itu ini. Mana orang kita? Mana anak Melayu kita? Kerana mereka tak nak cari yang terbaik. Nak belajar lebih kurang. Janji dapat CJ, dapat diploma, dapat ijazah. Kita kalau betul-betul nak mencari kesempurnaan, kita akan buat yang terbaik. Kan? Apa saja pekerjaan kita, pengurusan kita, kita akan buat yang terbaik. Kita nak urus yang terbaik. Tuan-tuan yang datang masjid Hasanah, Al-Hasanah ni tuan-tuan, Allah. Kenapa hati tuan-tuan terikat dengan masjid ni? Rasa seronok nak datang sini. Saya kenal juga beberapa orang sini yang datang jauh-jauh ni. Bukan orang sini ni, bukan orang dekat-dekat sini ni. Tuan Haji kita tu, abang kita ni, Tuan Haji kita ni Sungai Merak Hulu ni. Tuan Haji Ismail jauh datang. Kita kenal. Kenapa?
Kenapa dari jauh-jauh datang ke Masjid Hasanah ni? Kerana di sini ada yang terbaik. Di sini ada yang terbaik. Nak mencari kesempurnaan. Solat kita rasa tenang, rasa selesa. Ada kuliah lagi. Lepas kuliah ada makan lagi. Apa nak lagi? Apa tuan-tuan nak lagi? Kan? Selesa segala-galanya. Sebab memang pengurusan pentadbiran masjid kita nak mencari buat sesuatu yang terbaik untuk para jemaah. Saya cakap ya, baru lantik ini Nazir ni cakap macam tu lah. Bukan senang nak mentadbir masjid ni rupanya. Allah, pening kepala. Seminggu dua ni tak boleh nak tidur dah. Macam-macam kerja. Nampak? Sebab kita nak cari, nak buat yang terbaik. Orang seronok datang masjid, nak beribadat, nak buat macam-macam aktiviti, kursus dan sebagainya lagi. Kita nak mencari kesempurnaan. Ini yang dibicarakan di sini. Dan kesempurnaan ini tidak, bila disebut al-mar'i itu makna kepada lelaki dan juga perempuan. Bukan hanya pada golongan lelaki ataupun hanya pada golongan tak. Semua kita manusia ni. Ya, min husnil Islam, nak mencari kesempurnaan dalam agama. Dan yang dimaksudkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksudnya perkataan atau perbuatan yang tidak berkenaan dengannya, sama ada dari urusan agama ataupun urusan keduniaan. Itu yang dimaksudkan dengan kalimah tarkuhu ma la ya'nihu, meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengannya. Ini nak mencari kesempurnaan Islam ni, tinggalkanlah maksudnya benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita. Jadi apakah yang dimaksudkan benda yang tak ada kaitan dengan kita ni? Baik, kita akan bahaskan satu persatu di sini tuan-tuan. Pertamanya, membangunkan masyarakat yang mulia. Islam terlalu memberikan perhatian terhadap keselamatan masyarakat supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi dan penuh kesepakatan tanpa wujudnya permusuhan dan perbalahan sesama mereka. Begitu juga Islam memberikan perhatian terhadap keselamatan individu agar dapat hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, bermesra dan dimesrai, memuliakan orang lain dan tidak disakiti, sehingga dia dapat keluar dari dunia ketika mati dalam keadaan berjaya dan beruntung. Sebab yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan manusia, merosakkan masyarakat dan mencetuskan kebinasaan ialah soal campur tangan sebahagian manusia terhadap urusan orang lain, khususnya dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan mereka. Oleh itu, di antara dalil istiqamah dan benarnya iman seseorang Muslim itu ialah dia meninggalkan campur tangan dalam urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengannya. Baik, pertamanya kita nak bangunkan masyarakat kita tuan-tuan. Masyarakat yang hebat, masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Antara jalannya, caranya, kaedahnya dengan beramal dengan hadis ini tuan-tuan. Kita nak masyarakat yang dikatakan masyarakat yang memberikan tumpuan perhatian kepada soal keselamatan. Bila kita dapat hidup dengan bahagia, mesra antara satu sama lain, dihormati dan sebagainya lagi. Jadi antara jalannya untuk mengelakkan perbalahan, perpecahan, pergaduhan, pergeseran di kalangan kita ni, jangan banyak campur tangan soal benda yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Baik perkara dunia, baik perkara akhirat. Jangan kacau. Nampak? Kalau dalam bahasa kita ni, pepatah mengatakan jangan jaga tepi kain orang. Tapi ada juga yang kata tak ada, boleh jaga tepi kain orang, jangan jaga dalam kain orang je. Tu bahaya. Nampak? Tu pepatah lah yang mempunyai maksud yang macam-macam maksud lah orang tafsirkan. Ya.
Jadi kalau kita ni nak bahagia tuan-tuan, jangan terlalu busy body dalam kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan kehidupan orang sehingga kita lupa dengan kehidupan kita sendiri. Sibuk, oh dia bolehlah gaji besar, dia bolehlah pangkat tinggi, dia bolehlah itu, ini dan sebagainya lagi. Kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain hari ini tuan-tuan. Tetapi kita tak melihat apa yang ada yang berlaku pada diri kita. Bagaimana kedudukan kita pada hari ini. Kamu nak jadi orang hebat, kamu nak jadi orang kaya, kamu nak jadi orang berjaya. Apakah dengan cara kamu menyalahkan orang lain? Kamu merendah-rendahkan martabat orang lain. Ini yang boleh kita lihat. Sentiasa tak puas hati dengan orang lain. Jiran sendiri pun dia tak puas hati. Jiran beli kereta baru, dia tak puas hati. Jiran beli peti ais baru, dia tak puas hati. Jiran beli televisyen baru, tak puas hati. Jiran beranak baru pun dia tak puas hati. Ui, beranak lagi. Kuat tu. Nampak dia tak puas hati. Beranak lah. Tak puas hati dengan jiran sebelah. Kenapa? Nampak tak? Semua benda dia tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Pakai duit hang ke dia beli kereta? Pakai duit kita ke dia beli peti ais? Dia beli TV? Kan? Beranak pun bini dia. Bukan bini kamu. Nampak tak? Yang kita dah marah sangat pasal apa? Tak puas hati pasal apa? Ni yang pelik masyarakat kita ni tuan. Ni yang pelik. Dia tak cuba nak memajukan diri dia, tapi dia cuba untuk menjatuhkan orang lain, merendah-rendahkan martabat orang lain. Bila nak jadi harmoninya kita ni? Bila nak bahagianya? Kan? Kadang-kadang dia baik dengan jiran tetangga tu bermuka-muka. Buat baik bukan manis, belakang cerita buruk. Habis. Di geng taman tu ada geng underground, WhatsApp underground taman. Ada ada underground punya geng lagi. Cerita buruk orang. Siapa? Macam-macam gosip tuan-tuan. Jadi kita ni kalau nak memastikan masyarakat kita ni terjamin keharmoniannya, maka elakkan daripada perkara-perkara seumpama ini. Yang keduanya, menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan adalah merugikan dan tanda kelemahan iman. Manusia hidup di dunia ini, dia dikelilingi oleh ramai manusia lain. Kesibukan dan perhubungan banyak berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Seorang Muslim adalah bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dilakukannya. Bertanggungjawab terhadap setiap saat yang dihabiskan dan setiap perkataan yang dituturkannya. Oleh itu, apabila dia menyibukkan diri dengan segala yang ada di sekitarnya dan mencampuri bidang-bidang yang tidak berkenaan, maka semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawabnya. Dengan itu di dunia dia terseksa dan di akhirat kelak akan dihukum dengan balasan yang setimpal. Itu adalah bukti kelemahan daya fikir dan tidak bersemadinya akhlak Nabi dalam diri. Islamnya adalah lebih hampir kepada Islam pada bibir dan lidah sahaja. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lalu seorang lelaki berkata, bergembiralah dengan syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nih aw bakhila bima la yanqusu. Apakah engkau mengetahui? Mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, atau dia bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan kepadanya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, bihasbi imri'in minasyarr ma yajhalu min nafsi wa yatakallafu ma la ya'ni. Seseorang itu sudah dianggap mendapat kejahatan
disebabkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya, dan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Yang keduanya tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ini kita duk sibuk dengan urusan yang tak ada kaitan dengan diri kita ni tuan-tuan, sebenarnya merugikan kita. Ya, benda yang antara tanda kelemahan iman itu juga ialah dengan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan diri kita. Kita ni dah ada tanggungjawab masing-masing. Dah ada amanah yang perlu, yang dipikul pada diri kita. Kenapa kita duk sibuk dengan perkara yang tak ada kaitan dengan orang lain? Contohlah tuan-tuan, contoh. Kan bagi contoh baru nampak, dia tak berapa nak nampak. Nama subuh-subuh ni kabur je. Kabur terus tidur. Ya, contoh. Kita dah diberikan satu jawatan. Jawatan dalam masjid lah, senang cerita. Kita siusa. Kita siusa. Atau kita nazir lah. Nazir kan. Kita nazir. Tapi kita duk sibuk dengan jawatan yang lain. Kita nak jadi siusa, kita nak jadi bendahari, kita nak jadi biro kebajikan, kita nak jadi biro jamuan, kita nak jadi biro keselamatan, kita nak jadi biro dakwah. Semua benda kita nak jadi. Sampai kerja orang lain pun kita duk kacau. Ni kerja aku ni. Kerja soal cari duit, penjanaan, bagaimana nak membanyakkan kutipan, nak dapat derma sumbangan. Ni kerja berdahari. Tapi kita duk sibuk. Saya akan buat kerja-kerja macam ni, saya akan buat kiraan, saya akan buat jumlah berapa kutipan. Ini bukan kerja kau. Nampak? Tapi dia sibuk nak buat kerja-kerja yang bukan yang diamanahkan pada kita. Biarlah orang yang diamanahkan itu buat kerja dia. Ini sampai nak tempah jamuan, nak masak pun dia. Bagilah biro jamuan buat kerja. Ni dak dia nak masak, dia nak serve, dia nak hidang, dia lah caterer. Semua benda dia nak buat. Nampak? Benda ni jadi penat. Awak ada tanggungjawab awak sendiri. Kan? Kita ada tanggungjawab kita sendiri. Kalau dalam bidang pekerjaan kita manager ke, kita pegawai ke, hang buat kerja hang. Yang penolong pegawai buat kerja penolong pegawai. Yang kaki tangan sokongan buat kerja kaki tangan sokongan. Tak payah duk sibuk lah. Dialah buat sign surat, dialah nak mop lantai, semua benda dia nak buat. Kan? Penat lah. Dia nazir, dia Pak Imam, dia Pak Bilal, dia Tok Siak. Oh, penat tuan-tuan. Kan? Apa kita nak sibuk dengan pekerjaan benda yang diamanahkan pada orang lain? Kita ada tanggungjawab kita sendiri. Kan? Kita duk sibuk kadang dengan anak orang. Anak kita macam mana? Anak kita macam mana? Duk sibuk lah. Apalah anak dia ni teruk perangai ni, hodoh lah, apalah tak. Macam-macam kita komen. Anak kita macam mana? Anak kita macam mana? Kan? Tengok. Kalau anak kita okey, tak apalah. Ni anak kita pun 2 kali 5, kita nak komen orang lebih-lebih. Kan? Itu komen bini orang. Apa pakai macam ni? Bini dia pun 2 kali 5. Orang duk kata kat bini dia, dia duk sibuk kata bini orang. Betulkan dulu bini hang. Pakai sopan sikit, tutup aurat dan apa semua. Nampak? Inilah manusia hari ini tuan-tuan. Realitinya. Sibuk dengan urusan orang lain. Sehingga lupa akan tanggungjawab dirinya. Nabi SAW sendiri tegur sahabat. Nampak tak? Walaupun sahabat tu meninggal dunia, kita tak boleh nak judge dia. Sampai sahabat ni kata bergembiralah dengan syurga. Mana kamu tahu? Kan? Kita tahu kan nasib seseorang tu? Kita bukan Tuhan. Kita tak tahu tuan-tuan. Nasib kita sendiri pun kita tak tahu. Apakah kita mendapat nikmat ataupun azab di kubur nanti? Apakah kita akan dapat keselesaan ataupun kita akan mendapat kepedihan di mahsyar nanti?
Apakah kita menerima jalan mudah ataupun jalan sukar ketika mana melalui titian sirat nanti? Apakah kita akan ke syurga ataupun ke neraka? Kita sendiri pun tak tahu nasib kita. Kita hanya ikhtiar je hidup dunia ni tuan-tuan. Kita ikhtiar nak selamatkan kita dalam kehidupan kita seterusnya. Kita nak berbahagia di alam kubur. Kita nak berbahagia di mahsyar nanti. Kita nak berbahagia, nak selamat masuk syurga Allah. Nak elak daripada masuk neraka Allah. Ni ikhtiar kita dengan ibadah kita. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang kita beribadat, takut-takut ibadat kita Allah tak terima. Nampak? Ibadah hebat dah. Tak terima tu mungkin kerana tak betul. Tak mengikut syariatnya. Ataupun mungkin niatnya bukan kerana Allah. Allah tak terima. Kan? Aku datang masjid ni bukan nak semayang, nak tayang jubah aku balik Mekah baru. Habis ya. Kan? Aku datang pergi kuliah ni bukanlah aku nak bagi kuliah sangat, tapi harap depan nampaklah aku nanti aku ni ceramah yang hebat. Habis ya. Kalau kita nak nawai itu macam tu. Kan? Nak tunjuk-tunjuk pun harap depa perasan aku datang subuh ni. Habis ya. Nampak? Kita tak tahu nasib kita. Kita hanya ikhtiar. Kita cuba membetulkan segala-galanya dalam kehidupan kita ni. Nak dapatkan yang terbaik tadi tuan-tuan. Nak mencari kesempurnaan tadi. Kita buat segala-galanya dengan elok. Kita berguru, kita mengaji. So benda yang kita buat ini mengikut lunas agama. Allah terima amalan kita tuan-tuan. Tapi nasib kita tak tahu. Kita hanya boleh berharap. Macam anak kita mengaji lah. Harap nanti mengaji, masuk universiti, dapat masuk universiti, dapat ijazah, dapat diploma. Kita hanya boleh berharap. Tapi ada di kalangan mereka yang tak boleh, yang tak mampu. Tak mampu. Nak macam mana? Saya duk harap anak saya boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Tak lepas ke? Itu anak ustaz tu. Tak lepas. 4 tahun, 5 tahun, 2-3 sekolah tahfiz. Tak boleh ke? Cannot go. Cannot go. Nak buat macam mana? Kan? Kita duk harap. Kita hanya boleh mengharap tuan-tuan. Kita bapa, kita ibu, kita boleh mengharap anak kita berjaya, tapi dia tak boleh. Dia takat tu je. Bolehlah takat 8-9 juzuk. Hafiz 8 juzuk je lah. 30 juzuk tak boleh pergi. Dia pergi mengarut juga. Dapat handphone habis. Hafiz tak hafiz. Jahanam. Jadi maknanya kita hanya boleh berharap tuan-tuan. Tapi yang menentukannya Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang. Allah juga ada perancangan dia. Dan perancangan Allah itulah yang terbaik. Itu kita kena ingat. Ya. Jadi maknanya kita tak tahu. Yang pentingnya kita laksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita sebaik-baiknya. Carilah kesempurnaan pada diri kita. Bagaimana ibadat kita? Bagaimana solat kita? Apakah solat kita sebagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ibadah-ibadah kita yang lain ni seumpama ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh ikutan kita? Tengok balik diri kita. Jangan dok ngomel pasal orang lain. Dia tu semayang macam tu, dia tu wirid macam tu, dia tu ni, dia tu angkat takbir. Dok sibuk dengan orang lain. Diri kita macam mana? Aku tengok semayang pun dok macam patuk ayam. Dia dok komen orang macam-macam. Tak betul. Perbetulkan diri kita. Kita bukan yang terbaik tuan-tuan. Kita lebih banyak kata menyibukkan diri kita, menyalahkan orang lain. Be very very busy body. Itu kita ni tuan-tuan. Ya. Berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Apabila seorang Muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya dan memberi perhatian kepada perkara yang akan memberi manfaat kepadanya dunia dan akhirat. Dia akan menjauhi perkara yang sia-sia, menjauhkan dirinya daripada perkara keji dan memberi perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
Apabila kita mengetahui bahawa perkara yang diperlukan oleh manusia di dunia ini terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak diperlukan, maka dengan ini kita dapat mengetahui bahawa sesiapa yang hanya membataskan urusannya kepada apa yang diperlukan sahaja, dia telah terselamat daripada banyak kejahatan dan dosa, serta akan menghabiskan masanya untuk beramal demi kepentingan akhirat. Itu adalah dalil eloknya Islam, kuatnya iman, benarnya takwa dan jauh dari hawa nafsu, dan juga dalil berjayanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Bila kita ni bertanggungjawab pada diri kita, menjadi manusia yang bertanggungjawab, maka kita tak akan buat benda yang sia-sia, benda yang tidak memberi manfaat, faedah kepada diri kita, kita tak buat. Benda yang orang kata banyak membuang masa kita. Hari ni ni datang ni, benda ni, handphone ni, berapa minit, berapa saat, berapa jam kita menghadap dia. Kadang-kadang lebih lama daripada kita menghadap Al-Quranul Karim. Mengakulah tuan-tuan, kalau dapat sembang dengan grup tu, grup saja dekat 40-50 grup, semua benda kita nak sembang, semua benda kita nak share kadang. Benda yang baik tak apa, ni benda mengarut, boleh dosa aja. Tengok apa namanya, Facebook ke, Instagram ke, layan TikTok. Itu yang orang suka tengok ni. Ustaz-ustaz pun tak apalah, ustaz TikTok tak apalah, mungkin benda yang elok. Saya tak ada TikTok tuan-tuan, saya tak ada. Kalau type pun tak, TikTok Ustaz Khairil tak jumpa punya, memang saya tak ada TikTok. Tak pandai pun. Kan? Tapi ada ustaz-ustaz yang TikTok je lah. Ya, maknanya sekurang-kurangnya orang dapat tengok benda yang baik dalam TikTok tu lah. Tapi kalau banyaknya yang mengarut, hak tu yang kita seronok. Dia tak lama, TikTok ni dia tak lama, tak sampai seminit kan, berapa saat dia, lebih kurang 30 saat. Saya pun tak tahulah, lebih kurang macam tu lah kan? Sebab dalam Facebook pun ada juga kan. Jadi kita suka tengok habis satu. Oh ni joget pula, oh menari pula, oh melawak pula, oh ngaji Quran pada kan. Habis ngaji Quran, oh menari balik, oh menyanyi balik, melalak balik. Kita suka tengok. Kadang-kadang ngadap tu berjam. Allah, tak rasa buang masa ke? Anak-anak muda kita main game. Kalau main game dia kena macam ni. Pegang handphone macam ni. Kalau pegang handphone macam ni, dua jari macam ni, asah main game. Tahulah anak kita pun sama. Nampak tak? Tu yang kita delete kadang tu. Rampas handphone. Kalau macam ni, berjam-jam. Dia pegang macam ni dah, main game lah tu tuan-tuan. Ada yang pegang macam tu? Tak ada. Kalau ada, tengah main game lah tu. Kan? Berjam-jam. Allahu Akbar. Jadi maknanya buang masa, banyak sangat buang masa dengan handphone, dengan telefon, dengan tablet, dengan laptop dan sebagainya. Kita hanyut. Sudahnya orang kita ini, terutamanya budak-budak muda kita hari ini, hanyut habis dengan perkara sia-sia. Sedangkan kita amat perlukan mereka dalam perkara-perkara untuk membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan. Tapi malangnya mereka telah disogokkan dengan teknologi pada hari ini sehingga mereka menjadi orang yang hanyut. Berjayalah puak-puak Yahudi tu, puak-puak Nasrani tu menyesatkan kita orang Islam. Mereka tak datang rumah kita, tapi mereka datang dalam teknologi hari ini tuan-tuan. Habis sesat larat belaka. Ini menyebabkan kita akhirnya lalai, leka terhadap perkara-perkara agama. Suruh semayang pun jadi payah dah. Nanti saat ni last game ni, last level. Oh, kita pun tak tahu last level mendatang apa. Kan? Suruh semayang nanti dulu. Suruh buat kerja rumah nanti dulu. Oh, ya Allah.
Nak harap pergi masjid, pergi surau pun jadi payah dah tuan-tuan. Sebab sibuk leka dengan benda-benda macam ni. Benda-benda yang tidak ada manfaat. Boleh pahala ke tuan-tuan? Naik satu level, pahala dia 20. Naik level seterusnya, pahala dia 40. Naik level seterusnya, pahala dia. Kalau dapat bunuh semua jin-jin, setan-setan dalam game tu lah. Dalam game tu lah. Pasal ada jin setan kot. Kan? Dapat pahala banyak sikit. Boleh dapat pahala ke? Ni nak tanya anak-anak muda kita. Anak tua ni tak kerti. Sama macam saya lah tak kerti. Saya pun tak kerti main. Tak apa benda pun. Tak ada. Pahala tak ada. Tapi kalau kita buat benda-benda yang bermanfaat, boleh pahala. Pergi masjid, setiap langkah tu boleh pahala. Duduk dalam majlis ilmu, boleh pahala. Tapi kita tak buat benda tu, kita lebih banyak buang masa. Kalau kita dapat baca Quran setengah jam, layan handphone setengah jam, itu kita layan Al-Quran. Setiap huruf itu ada pahala. Nabi kata setiap satu huruf itu digandakan jadi 10. Kalau setengah jam tu kita boleh baca mungkin 5-6 muka surat tuan-tuan. Berapa puluh ribu pahala dah boleh kita dapat dengan membaca Al-Quran. Tengok TikTok tak dapat pahala. Layan Facebook pun semua. Bukanlah tak boleh layan langsung. Saya pun ada akaun Facebook. Ada. Tapi untuk perkara manfaat lah. Nampak tak? Itu benda baik-baik. Kadang-kadang kita tengok cerita-cerita kawan-kawan, cerita kejap-kejap boleh lah. Ni duk mengadap bekerja-kejam. Teknologi hari ni tuan-tuan. Ya, ni yang memeningkan kita. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha." Apabila seorang kamu memperelokkan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dan setiap satu keburukan yang dilakukannya ditulis baginya seumpama satu keburukan sahaja. Sementara Imam Malik menyebut dalam kitabnya Al-Muwatta bahawa telah sampai kepadanya riwayat bahawa Luqman telah ditanyakan, apakah yang telah menyebabkan engkau sampai kepada keadaan seperti yang kami lihat ini? Mereka maksudkan kelebihan, bercakap benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan aku. Jawab Luqman. Baik, ya. Apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah memperbanyakkan amal kita. Buat benda-benda yang baik. Kita plan, kita rancang tuan-tuan. Apa benda yang kita nak buat dalam hidup kita ni? Hari ni hari Sabtu, hari cuti, apa aku nak buat? Hari tak kerja. Nak pergi masjid, nak dengar kuliah, nak semayang duha, nak pergi itu ini, nak ziarah kawan-kawan, saudara mara dan baik, benda yang baik-baik. Nak tolong orang, nak pergi pusat kebajikan, rumah orang tua, nak ziarah fakir miskin, nak pergi Kelantan bantu mangsa banjir. Fikir benda yang baik tuan-tuan. Sebab benda baik yang kita buat, Nabi kata Allah gandakan pahala daripada 10 sampai 700. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan. Benda buruk kita buat, satu dosa, satu perkara buruk, satu dosa. Tapi benda baik yang kita buat, Allah gandakan. Rugi tak buat benda baik ni? Tak rugi tuan. Tak rugi langsung. Bila mana kita buat kerja-kerja kebajikan, bila kita buat perkara baik, Allah bagi pahala berganda-ganda. Allahu Akbar. Kan? Dan pernah ditanya oleh Imam Malik, ya, kepada Luqman, kenapa kamu ni nampak perfect? Dia kata perfect. Kelebihan ni makna dia kamu ni orang yang banyak kehebatannya. Kadang-kadang ada pada diri individu tertentu kan, kawan-kawan kita nampak dia ni, dia ni bagus lah. Semua orang kata dia bagus. Siapa orang kata dia bagus?
Pasal apa? Kata Luqman ni dialah di Luqman ni, pertama bercakap benar. Tak pernah tipu, tak pernah bohong, tak pernah kelentong. Tak pernah maki hamun orang. Cakap betul. Yang keduanya, dia ni menunaikan amanah. Apa saja yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dia buat. Dan yang ketiganya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan aku. Ini yang maksud hadis tadi. 3 benda yang dia buat menjadikan dia orang yang hebat. Yang ada kelebihannya. Bercakap benar, melaksanakan amanah, dan buat benda yang patut dia buat, dan tinggal benda yang tak patut dia, benda yang tak ada kaitan dengan dia tak buat. Nampak? Itu yang menjadikan dia hebat. Kita ada tak yang orang nampak kehebatan kita? Saya ada lah kawan-kawan yang kita tengok dia ni, oi, daripada dulu sampai sekarang memang bagus, memang kita nampak kehebatan dia. Ada sahabat, selama mana kita berkawan dengan dia, dia tak pernah menyakitkan hati kita. Hebat tak kawan macam ni? Tak pernah. Kalau dia bergurau ke, dia marah ke, dia apa ke, dia tak pernah melukakan hati kita. Kita seronok kawan dengan dia sentiasa, tak pernah rasa putus sahabat. Nampak tak? Orang macam ni dia ada kelebihan. Oh ya Allah, baiknya dia ni. Tuhan saja yang tahu. Ini kelebihan. Begitu juga diri manusia yang dikatakan ada kelebihan mengikut gambaran Imam Malik tadi. Bila ditanya kepada Luqman tadi, kelebihan dia cakap benar, orang yang sentiasa bercakap benar. Orang yang melaksanakan amanah dan dia tak busy body. Dia buat benda yang dia patut buat, dan benda yang tak patut dia buat, dia tak buat. Dia tak kacau. Nampak? Jadi ini yang menjadikan seseorang itu hebat, tuan-tuan. Jadi kita pun dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ya, ambillah pengajaran ini. Ya, untuk menjadikan kita ni manusia yang kata nak mencari kesempurnaan dalam agama tadi. Kita buatlah perkara-perkara yang patut kita buat dan tinggalkan benda-benda yang tak patut kita buat, tuan-tuan. Ya. Baik. Habis. Dan perkara ketiga, hati yang sentiasa sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan urusan orang lain yang tidak berkenaan dengan dirinya. Kita ada 3, 4 lagi, 5 hingga 6 perkara lagi huraian daripada hadis ini. InsyaAllah saya akan sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwalin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.